Okay, Assalamualaikum semua. So, saya ada satu case. Saya ada dekat rumah pelanggan ni. So, ada satu unit peti sejuk 2 pintu brand Haier. Kalau tengok itu brand Haier. Model dia HRF2388H. Okay. Masalah dia macam mana tau? Okay, pelanggan ni dia case dia special sikit. Sebab saya dah lama tak buat offsite. So, jadi pelanggan minta kita datang ke sini. Dan kebetulan saya ada sedikit ke lapangan dan saya boleh keluar. So, hari ni saya ada satu case. Case dia, peti sejuk ni. Okay, pelanggan kata tak sejuk. Okay, tak sejuk. So, biasalah bila tak sejuk ni, dia banyak kemungkinan. Sama ada gas, sama ada kompresor, sama ada macam-macam kemungkinan lah. So, jadinya, saya nak sharekan sedikit ilmu dengan anda semua ni. Macam mana kita nak tahu peti sejuk tu rosak apa. Dan yang paling best sekali pada hari ni, saya sharekan macam mana kita nak tahu kompresor tu kong atau tak kong. Maksudnya rosak atau tak rosak. Sebab ramai orang, bila tak sejuk je, dia kata kompresor rosak. Bila tak sejuk je, kompresor rosak. So, jadinya saya nak sharekan dengan anda dalam video live pada hari ni. Ini adalah video special sebab saya buat dekat rumah pelanggan. Saya buat live dekat rumah pelanggan. Dan insyaAllah saya nak sharekan dengan anda the situation yang paling real, yang paling penting, apa cakap, sebenar-benarnya. Okey, ada berapa orang tengah live dengan saya sekarang ni? 327. Okey, so macam ni. Saya datang tadi, fridge ni memang dah ada dekat luar. So, jadinya saya terus buka cover bahagian belakang dia ni. Okey, saya terus buka cover bahagian belakang ni. Yang dekat bahagian tepi kompresor dia ni. Okey, kenapa saya buka benda ni? Disebabkan bila saya onkan peti sejuk ni, kompresor ni dia hanya bunyi humming saja. Dia bunyi macam tung tak. Dia bunyi macam tu. Bunyi macam mana? Okey, saya pasangkan balik supaya anda semua dapat lihatlah supaya anda ni relay asal dia. Okey, ni relay asal dia. Okey, boleh tak nanti saya akan share dengan anda, boleh tak relay asal ni macam ni kita tukar kepada relay yang macam ni? Boleh atau tidak saya akan share dan saya akan tunjukkan. Okey. So kita tengok kat sini Ini power supply, wire yang datang, incoming, live. So ini adalah wire capacitor dia. So wire capacitor ni dia akan masuk dekat bahagian starting lah. Dia akan masuk dekat bahagian starting dengan running. Ni yang asal lah, saya pasang balik yang asal. So ini wire nak pergi ke computer board dia. So kat sini dia akan masuk wire common dia. So dekat sini dia akan masuk wire neutral dia. So dekat sini dia ada punya extra port untuk live dia lah. Maksudnya ini tak ada kena dengan tu. So saya pasang wire asal dia balik lah supaya kita dapat dengar bunyi dia tu. Supaya anda yang tengah live dengan saya ni, kod-kod ada masalah peti sejuk, so korang-korang anda tahu macam mana nak tahu kompresor kong atau tak kong. Sebab apa sekarang ni, sekarang ni dengar baik-baik macam hari ni punya case, saya datang ke rumah pelanggan ni, untuk cek ni sahaja, phone kita dah charge dia. Untuk datang cek ni pun kita dah charge, tapi charge ni tu tak ada lah pada saya lah. Pada saya charge yang saya ambil ni sebenarnya sangat-sangat minimum. Kita cuma ambil RM30 je. Kan, untuk status saya, status kan, untuk saya punya skill, untuk datang macam ni, charge RM30 sebenarnya tak lepas pun. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya saya nak kongsikan ilmu ni, supaya anda semua tak payah panggil orang. Sebab kalau anda panggil, contohlah anda panggil Samsung, anda panggil Toshiba, anda panggil expert team yang datang, minimum sekarang punya cost untuk cek sahaja RM80 hingga ke RM100. So, apa cara yang saya boleh bantu adalah saya sharekan video supaya anda tak perlu panggil orang untuk sahkan kerosakan. Anda sendiri boleh sahkan kerosakan. Itulah matlamat dia. So, ni saya pasangkan dulu. Saya pasangkan semua dalam bentuk asal. Okay, ni tak payah tengok lah. Sebab ini adalah bentuk asal. So, saya pasang balik dalam bentuk asal. Okay, kita pasang balik dalam bentuk asal supaya anda dapat, apa orang cakap, dapat dengar masalah tu macam mana. Kalau kod-kod, kalau anda ada masalah, nanti anda dah tahu dah, oh bunyi macam ni, masalah macam ni, apa rosak dia. Okey, tengok baik-baik Okey, sebelum saya nak testing, ini sedikit perkongsian dari saya. Berapa orang dengan live bro? 634. Boleh tak tekan share supaya lebih ramai orang dapat bantu, lebih ramai orang dapat lihat. Saya sangat-sangat merayu kepada semua followers dan juga semua yang tengah menonton ni, sebab ramai orang buat silap benda ni. Ramai orang kena tipu juga benda ni. Benda apa tau? Kompresor tak rosak, kata rosak. Kompresor rosak, memang rosak lah. Itu yang penting. Yang kedua, punca rosak tu ramai orang tak tahu. Okey, ini adalah salah satu punca peti ais mudah rosak. Apa tu? Ni, apa ni?
3 pin plug ni. Ini extension ni ataupun extension ni tak jadi masalah. Ini 3 pin plug ni. Inilah plug peti sejuk. Inilah plug blender. Inilah plug mesin basuh. Inilah plug untuk periuk nasi. Tak boleh macam tu bang. Sebab bila anda buat macam ni, peti sejuk ni ada mungkin contohlah anda nak cocok dekat atas ni. Cocok pak tercabut, terpadam. So, peti sejuk ni tak boleh hidup mati. Bila hidup mati, dia akan jadi masalah. Terutama sekali peti sejuk yang jenis inverter, yang jenis ada computer board. So, bila peti sejuk yang ada jenis computer board ni, dia mati, dia akan reset balik. Bermaksud dia akan mula semula dari awal dia punya waktu defrost dia. Itu sangat-sangat penting. Kalau jenis analog timer, dia mati, dia sambung balik timer. Tapi kalau jenis digital, jenis inverter, kau mati, dah jalan 3 jam, kau off. Lepas tu on kan balik, dia mula semula. Bermaksud nak time defrost tu 6 jam, 7 jam tu, dia kena mula semula. So jadinya nanti defrost dia akan jadi panjang. Sebab tu kadang-kadang punca peti ais rosak disebabkan extension. So, kalau ada jenis macam ni, tak nak pakai. Kalau boleh, kalau nak gunakan extension untuk peti ais ni, biarkan satu sahaja terus ke peti sejuk tu, tak nak sambung-sambung lagi dengan yang lain. Okey, dapat satu ilmu ni. Okey, jom kita tengok kat sini. Marif Omar, thank you for the Okay, star. tengok dekat sini Ni, compressor. Ini extension. Kalau dapat bro, nanti bro pergi fokus dekat sini. Okey, saya pegang kamera. Okay, saya pegang kamera. Tengok ni compressor. Alright, 800-900 orang tengah menonton, jangan blok cahaya. Okey, relay overload. Saya harap bila saya diam, okey, saya diam ni bermaksud saya tak bersuara, anda boleh dengar sound daripada compressor. Saya on Tengok saya on plug. Alright, saya off plug. So, saya harap anda boleh dengar sound yang saya cuba tunjukkan tadi tu. Dekat motor compressor, dia ada bunyi sound humming ataupun sound compressor tu cuba nak hidup. Selepas beberapa second, kita dengar bunyi ketik. Okay, first kali saya nak sharekan dengan anda, ketik tu datang dari mana? Ini ramai orang buat silap, dia pergi beli relay dan overload. Sedangkan masalah tu dekat lain. Masalah tu dekat mana? Kejap lagi saya sharekan. Bunyi tu datang daripada overload. So, bermaksud overload tu rosak ke tak? Tak, overload tu tak rosak sebab overload tu bekerja dengan baik. Okey, dengar ada bunyi ketik semula kan? Okey, jom. Saya bukakan So, tadi saya nak minta feedback sikit dalam live tadi. Saya tunjukkan, ada dengar tak sound humming tu? Cuba komen sedikit. Anda dengar tak bunyi sound tu? Kalau tak dengar, saya repeat sekali lagi. Okey, cuba anda komen dulu. Kalau anda dengar, anda komen dengar. Kalau anda tak dengar, anda boleh cakap tak dengar. Saya repeat sekali lagi untuk tunjukkan sound tu, bunyi tu. Sebab apa? Bunyi tu ialah yang akan memudahkan proses anda untuk kenal pasti kerosakan. Ini yang akan menentukan kos. Okay, ini yang akan menentukan kos kerosakan. So, kalau anda tak tahu benda ni, anda akan terima bulat-bulat apa cakap technician, anda akan terima bulat-bulat kos yang dia buka. So, dengar tak? Ramai komen dengar. Yes, okay, dengar. Alhamdulillah dengar. So, bunyi tu sebenarnya adalah bunyi kompresor nak hidup. Dalam motor kompresor tu dia ada piston. Piston tu cuba nak hidup tapi dia jam. Bila dia jam, dia tak boleh nak jalan. So, dia diam. Winding cuba nak gerak. So, bila winding cuba nak gerak, tak boleh. So, ampere jadi naik. Ampere jadi tinggi. Bila ampere tinggi, secara automatically overload ni putus. Itu yang anda dengar bunyi ketik. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, benda tu boleh jadi macam tu juga. Sound tu boleh keluar tu juga disebabkan kompresor tu tak boleh nak hidup. Disebabkan relay bermasalah. Relay ni, kotak yang warna hitam ni, relay ni bermasalah, dia pecah. Dia tak dapat nak starting. So, jadinya kita first step, sebelum kita nak sahkan kompresor ni rosak atau tak, buka dulu cover. Macam saya buat sekarang ni. Buka dulu cover. Saya cabut semua wire. Saya cuma perlukan wire live dan neutral sahaja. Tengok sini. Saya buka dulu semua. Supaya ni. Buka. Yang ini jenis satu set macam ni. 2 in 1. Terus macam ni. Atas ni overload, bawah ni relay. So, kita goncang dulu. Kita goncang relay tu. Bermaksud kalau relay anda macam ni, kita goncang, letak dekat telinga, kita dengar. Kalau ada bunyi macam berpasir, macam ada benda pecah,
bermaksud relay tu rosak. Kalau relay ni rosak, simptom dia sama. Kompresor nak hidup tapi tak boleh hidup. Dia berdengung je. Lepas tu dia ketik. So, anda boleh cuba tukar relay ni terlebih dahulu. Tapi saya tak janji benda tu boleh selesai. Saya tak janji masalah tu semudah tu. Selepas anda dah tukar relay, masalah tu masih lagi sama, itu bermaksud kompresor anda rosak. Kompresor tu kong. So, dia ada banyaklah perkara. Kita boleh sahkan, kita boleh gunakan multimeter apa semua. Tapi cara paling mudah, senang je. Cara paling mudah, anda tak perlukan tool. Anda tak perlukan apa-apa equipment. Anda hanya perlukan wire line dan neutral macam ni. Nampak kan? Saya ambil. Okay, saya galikan semua wire-wire dia supaya tak berselirat. Anda pun tak serabut. Nampak tak? Ni saya pakai wire asal dia je ni. Okay, saya asingkan wire kapasitor dia tak tepi. Ni wire asal dia, nampak ni. Live, neutral. So, saya ambil overload yang lain. Saya masukkan overload live. Okay, saya masukkan overload live. Okay, neutral. Saya ambil masuk kat relay. Dah nampak? Live, neutral daripada kepala plug. Live, neutral daripada kepala plug. Okay, jelas? Kalau jelas, cuba komen jelas sikit. Saya nak tengok komen jelas sikit. Jelas Live masuk overload. Neutral masuk relay. Lepas tu, okay, zoom ke dalam sikit di sini bro. Okay, kalau dapat fokus. Kalau tak zoom pun masukkan kamera ke depan sikit. Okay, takut zoom pecah. So, masukkan wire live dekat atas. Okay, dah masuk live dekat atas. So, neutral termasukkan kat sini. Okay, nampak? Saya dah masukkan ni. Okay, live neutral dah masuk. Atas kali wire adding. Nampak? Okay, so sekarang ni saya onkan sekali lagi. Okay, kita onkan sekali lagi. Selepas saya onkan sekali lagi ni, tapi masalah tu masih sama juga, bunyi ketek, bermaksud kompresor tu rosak. Confirm, tak payah argue lagi, tak payah cerita lagi, tak payah lagi nak mempertikaikan betul ke tak betul technician tu check. Kalau cara ni anda buat, memang kompresor tak boleh hidup, bermaksud kompresor anda rosak. Okey, tengok sini. Okey. Tengok saya pasang kat sini. Nampak Apa? Flash. Flash. Tak payah kot, nanti tak nampak silauan apa dia punya overload tu punya apa ni. Okey, saya on 1 2 3. Okey, nampak tak berasap tu? Nampak tak? Tadi tak nampak sangat. Tapi dia dah cut off lah, ketak tadi. Okey, so dia hidup sekejap je, tak padam. So, bila situation macam ni berlaku, selepas anda tukar relay dan overload, jangan cakap relay dan overload yang anda beli tu rosak. Tak. Sebenarnya, motor kompresor ni memang dah rosak. So, bila anda dah buat apa yang saya sharekan ni, tapi masalah tak selesai juga, confirm kompresor rosak. So, tukar sahaja jalan penyelesaian baru. Untuk peti ais yang besar macam ni, okay, 238 liter punya peti ais. Untuk tukar kompresor, zaman sekarang, apa yang saya boleh cadangkan, tak berbaloi. Kenapa? Sebab tukar kos kompresor, siap masuk gas. Sebab dia bila anda kena faham okay, ini kompresor. Tengok ini kompresor. Memandangkan ni dah rosak kan. Okay, ini kompresor. Okay, ni kompresor. Sini adalah saluran access valve dia. Bila saya potong, tengok untuk tukar kompresor baru, automatically pipe ni semua kena potong. Pipe ni semua kena potong. Nampak tak? Bila saya potong pipe ni, okay, apa yang anda dapat lihat tadi? Apa yang anda dapat dengar tadi? Gas keluar. Betul tak? So, bermaksud, bila anda tukar motor kompresor, automatically ada satu proses yang anda kena faham, kena masukkan gas. So, dekat sini dia ada dua kerja. Ada dua benda yang nak kena buat. Satu, tukar kompresor. Tukar kompresor, kos dia, kompresor saja kos dia sekitar dalam 200 lebih. Dia 200.5. 200. Kalau beli sendiri kat spare part, sekitar dalam 230, 240. Tapi kalau suruh orang pasang, dia jadi lebih kurang dalam 28, 29 macam tu. Belum lagi masuk gas. Bila kita nak masukkan gas, macam ni pula dia menggunakan gas berapa ni? Tengok. Tengok dia gunakan gas apa ni? Gas R600A. Gas mahal ni. Gas inverter dia gunakan. R600A. So, bila gas R600A, kos sekarang untuk masukkan gas R600A kurang-kurang pun RM250. RM250 campur lagi dengan 200.5 tadi, kat situ dah makan dekat 500. Paling nego pun customer technician akan boleh bagi 4.5, 480. So dekat situ berbaloi tak? Untuk model ni, untuk jenama ni, untuk kapasiti ni, unit baru dia harga dia bawah RM800. Paling mahal pun 800.5. Anda bayar 500, barang ni baru 800, over daripada
separuh daripada harga, tak payah buat. Sebab apa? Bila technician buat ataupun saya buat, kita akan bagi waranti paling lama 30 hari. Okay, bukan 3 bulan, 30 hari. Tapi kalau anda beli unit baru, anda dapat waranti setahun ataupun 2 tahun. Mana lagi untung? So, saya cadangkan kalau kompresor kong, kos dia melebihi daripada separuh harga baru, baik tak payah buat. Tukar je peti ais baru. Macam tu. Tapi kalau anda ada ilmu, anda boleh cari kompresor second hand, anda boleh pasang sendiri, anda boleh DIY sendiri, anda ada ilmu, benda tu untung. Sebab tu lah apa yang Pakistan, Bangladesh buat ni, dia buat macam ni lah. Body ni cantik, aksesori penuh, kompresor kong. Nanti dia jumpa peti ais yang body kemek, komputer board rosak, dia ambil kompresor lama, dia pasang kat sini, lepas tu dia jual peti ais second hand. Itulah ilmu yang kadang-kadang boleh membantu kita tambah sedikit pendapatan. Alright, so jadinya Alhamdulillah untuk video kali ni saya rasa cukuplah sampai di sini. Tapi sebelum saya nak akhiri live video ni, saya nak jemput anda, siapa-siapa yang nak jadi ejen servis saya pada 11 dan 12 hari bulan ni, 11 dan 12 hari bulan 6 ni kita ada buat satu sesi kelas, iaitu kelas jadi ejen. Maksudnya lepas menjadi ejen, anda jadi wakil servis saya di tempat anda. So maklumat lanjut, siapa-siapa nak jadi ejen servis saya, boleh layari www.hairulziku.com, pergi ke bahagian servis mesin basuh, pergi dekat bahagian carian ejen. Lepas tu kat dalam tu ada satu button pendaftaran. So ada yuran yang perlu dibayar, tetapi insya-Allah takkan rugi. Disebabkan apa? Sebab selepas ada training dengan saya 2 hari, saya akan masukkan nama anda dalam laman web saya. Selepas tu bila ada pelanggan nak minta servis mesin basuh, dia akan telefon anda. Lepas tu nanti anda akan buat kerja tu dan anda akan dapat duit, dan duit tu anda dah ambil 100%. Saya tak share dengan anda, saya tak kongsi dengan anda. Anda ambil semua sekali sebab itu adalah usaha anda. So siapa-siapa berminat nak jadi ejen, boleh daftar dekat www.hairulzikul.com, pergi dekat bahagian servis mesin basuh. Kita jumpa nanti pada 11 dan 12 hari bulan di V-Farm. Makan, minum, tempat tinggal semua disediakan. Maklumat lanjut hairulzikul.com. Saya rasa itu sajalah untuk sesi kali ini. Ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY je. Saya Hairul Zikul. Assalamualaikum.